Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, bersama lagi dengan Cik Okey. Hari ini kita nak tengok tajuk perkaitan di antara unit panjang yang melibatkan sentimeter dengan milimeter. Okey, jadi sebelum kita nak tengok apa kaitan antara kedua-dua ni, kita cuba tengok rujukan yang cikgu dah ambil daripada buku teks matematik tahun 4. Okey, jadi kalau kamu tengok dekat sini, ada dua orang murid, dia mengukur lebar buku teks ni, satu menggunakan pembaris cm, satu lagi menggunakan pembaris unit mm ataupun milimeter. Jadi apa kaitan dia? Kalau kamu tengok, panjang kedua-dua ini adalah sama. Tapi untuk cm, dia berakhir dekat 1, untuk mm, dia berakhir dekat 10. Jadi kita boleh rumuskan bahawa dalam 1 sentimeter ada 10 milimeter. Okay, jadi sebenarnya dalam 1 cm ni, kalau ada senggatan kecil lagi pada pembaris kamu, itulah sebenarnya 10 milimeter. Okay, jadi kita boleh rumuskan dalam 1 cm bersamaan dengan 10 mm. Okay, jadi untuk kita nak tengok kaitan antara kedua-dua ini, okey, 1 cm bersamaan dengan 10 mm. Jadi macam biasa, kalau kita nak tukarkan unit yang besar kepada unit yang kecil, kita akan menggunakan darab. Tapi kali ni nak darab berapa? Kita tengok balik kaitan dia. Okey, kaitan dia adalah 10, maka kita akan darabkan dengan 10. Okey, sama juga. Daripada milimeter, nak tukar kepada sentimeter, kita akan guna bahagi. Tapi nak bahagi berapa? Tengok balik kaitan dia. 1 cm sama dengan 10 mm, kita akan bahagi dengan 10. Okey, jadi kita tengok beberapa contoh yang melibatkan perkaitan antara dua-dua unit ini. Okey, kita mulakan dengan unit yang besar, cm, nak tukar kepada unit yang kecil. Okey, jadi tadi kita dah kata dah, untuk tukarkan cm kepada mm, kita akan darab 10. Okey, bila kita tahu benda itu, ini darab 10 ni, jadi tak kisahlah dia bagi apa pun dekat depan ni. Jalan kerja dia tetap sama. Kita akan darabkan dengan 10. Okay, jadi dekat sini 13 ni, cikgu akan darabkan dengan 10. Jadi ikutlah. Kalau kamu selesa darab biasa, maksudnya bentuk lazim, boleh, tak ada masalah. Okay, cuma cikgu, sebab cikgu dah biasa guna cara arrow, anak panah. Jadi cikgu akan gunakan cara arrow lah. Okay, kita letakkan titik dulu dekat hujung. Okay, 10 ada satu sifar. Sebabkan dia darab, kita akan gerakkan ke sebelah kanan sebanyak sekali. Dan kita akan dapat 130 milimeter. Okay, jadi pastikan bila kita dah tukar unit jawapan pun mesti kena tukar juga. Jangan pada ni pun cm, jawapan pun kamu tulis cm. Salah lah. Okay, kita bila kita dah darab 10 ni, maksudnya kita dah tukar unit kita, ya. Okey, seterusnya kalau diberikan macam ni, 12 cm 9 mm, tapi dia nak jawapan dalam mm sahaja. Jadi kamu tengok pada soalan, antara 12 cm dengan 9 mm ni, yang mana kita kena ubah? Jadi kalau dah memang sedia dalam milimeter, jawapan pun nak dalam milimeter, kita jangan usik dulu. Kita cuma usik unit yang perlu sahaja. Okay, jadi kita akan ambil 12 cm ni. Kita tukar dulu jadi milimeter. Okay, so kita akan darabkan dengan 10. Okay, kita dapat 120 milimeter. Lepas itu apa nak buat? Kita akan jumlahkan ataupun kita akan gabungkan dengan 9 milimeter yang sedia ada. Okay, jadi dekat sini kita boleh jumlahkan seperti biasa sebab unit dia dah sama. So, kita akan dapat 129 milimeter. Okey, satu lagi contoh. Bila melibatkan cm dan mm, tapi jawapan nak dalam mm sahaja. Jadi kita tengok antara kedua-dua ni, yang perlu kita usik adalah unit cm sahaja. Jadi kita akan ambil 8 cm ni, kita darab 10. Okay, kita dapatkan dulu dalam unit milimeter. So, kita dapat 80 mm. Kemudian, apa nak buat? Kita gabungkan dengan 6 mm yang dah memang ada ni.
Sebab 6mm ni tadi tak payah usik sebab dia dah memang dalam mm. Jadi kita nak gabungkan dengan 80mm yang kita dah dapat tadi. Okay, so kita tambah sahaja sebab unit dia sama untuk kita dapatkan 86mm. Okey, kali ni terbalik. Daripada unit yang kecil nak pergi ke unit yang besar. Jadi bila kecil nak ke besar ni kita akan gunakan bahagi. Nak bahagi berapa? Ingat balik apa kaitan antara cm dengan mm tadi. Okey, 1 cm ada 10 mm. Jadi kita bahagi 10. Okey, yang ini pun cikgu berikan pilihan. Ikut keselesaan kamu. Kalau kamu rasa guna cara arrow kamu suka, silakan. Ataupun kalau kamu tak biasa, kamu kata nak guna cara bahagi panjang pun boleh juga. Okey, jawapan tetap kita akan dapat sama, 72 cm. Okey, kali ini soalan yang sama. Okey, soalan yang lebih kurang sama, 451 mm, tapi dia nak jawapan dalam 2 unit. 2 unit ni bukan 2 unit yang berbeza. Dia maksudnya dalam jawapan tu ada gabungan 2 unit. Berapa cm, berapa mm. Okey, jadi yang ini tak payah nak fikir-fikir sebab kita dah belajar dah tadi. Untuk kita nak tukarkan mm ni, kita akan bahagi 10. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan 2 cara. Okey, cara yang pertama menggunakan cara arrow, cara yang kedua menggunakan bahagi panjang biasa. Okey, cara anak panah dulu, cara arrow. Okey, kita akan ambil jalan kerja yang sama bahagi 10. Okey, dekat sini kita wujudkan titik perpuluhan. Kemudian kita akan ikut bilangan sifar yang ada, kita gerakkan titik ke sebelah kiri. Okey, dekat sini kita dah dapat jawapan. Tapi kita tak boleh letakkan jawapan sebagai perpuluhan sebab jawapan nak ada cm dan mm. Jadi apa cara dia? Okey, nombor sebelum titik adalah untuk unit yang besar. Okey, maksudnya 45 ni adalah 45 cm dan nombor selepas titik yang satu ni adalah untuk unit yang kecil iaitu 1 mm. Jadi terus kita boleh dapat jawapan 45 cm 1 mm. Okey, itu kalau kita nak guna cara arrow. Kalau kita nak guna cara bahagi panjang, tak ada masalah. Okey. Baik, cikgu tunjuk Okey, soalan yang sama tapi kali ini kita gunakan cara bahagi seperti biasa, bahagi panjang lah. Okey, so jalan kerja dia tetap sama, bahagi 10. Okey, jadi kita jawab macam biasa. Okey, pastikan sifir kita ada. Cikgu rasa sifir 10 tak ada masalah. Okey, kita akan selesaikan sehingga kita dapat baki. Okey, jadi bila baki ni kita tak payahlah teruskan. Contoh macam kita belajar perpuluhan hari tu kan. Bila ada baki kita letak titik, kita tambah lagi sifar. Okey, tak payah. Kita biarkan soalan ini ada lebihan ataupun baki. Jadi kita tengok hasil bahagi ni 45 ni akan menjadi unit yang besar iaitu cm, sentimeter. Okey, manakala baki kita adalah unit yang kecil iaitu milimeter. Jadi dekat sini jawapan kita akan sama macam cara anak panah tadi, cara arrow tadi. Okey, 45 cm 1 mm. Okay, kita cuba buat lagi satu. Macam cikgu cakap, cikgu akan tunjukkan kedua-dua cara. Okay, cara anak panah boleh, cara biasa pun boleh. Jadi kita mula dengan cara anak panah dulu. Okay, jadi kita akan dapatkan jawapan sampailah sampai dekat perpuluhan tu kan. Okay, tapi kita jangan keluarkan jawapan perpuluhan ni. Okay, kita tengok untuk bahagian depan dulu. Sebelum titik tu. Okay, sebelum titik akan jadi unit yang besar iaitu cm dan selepas titik maksudnya inilah lebihan kita. Ini baki kita. Okay, 4 tu akan jadi 4 milimeter. Okay, jadi jawapan akhir kita 79 cm 4 mm. Okay, soalan yang sama cikgu tunjukkan menggunakan cara bahagi biasa. Okay, jadi yang ini kita bahagi seperti biasa. Okay, kita tolak dulu. Right, 94, kita ambil 9 sampailah kita dapat baki.
Okey, sampai kita dapat baki, kita stop. Sebenarnya kita dah ada pun jawapan kita. Okey, hasil bahagi kita ni yang kat atas ni. Okey, hasil bahagi kita adalah dalam unit yang besar iaitu cm dan lebihan ataupun baki dalam unit yang kecil iaitu mm. Okey, jadi sama macam tadi, jawapan kita tetap akan dapat 79 cm 4 mm. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh faham dengan apa yang cikgu ajar hari ini. Okey, bila hari ini kita katakan perkaitan antara sentimeter dengan milimeter, kita kena ingat, kita kena tahu bahawa dalam 1 cm ada 10 mm. Okey, jadi perkaitannya adalah 10. Jadi kalau kita nak tukarkan yang besar, unit yang besar kepada unit yang kecil, kita akan darab 10 dan unit yang kecil nak tukar kepada unit yang besar, kita akan bahagi 10. Okey, jadi cikgu rasa kita berhenti dekat sini. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya. Terima kasih.